Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk rakaman seterusnya untuk tajuk kebarangkalian. Untuk tajuk kebarangkalian tajuk kebarangkalian, kami tajuk kebarangkalian. Kebarangkalian. Ini kata satu, pada kebarangkalian kata satu, pada tanya, tapi dalam kata satu kebarangkalian mudah sahaja. So dalam kertas dua untuk bahagian A dia bagi kebarangkalian gabungan. Nah, itu masuk kebarangkalian gabungan. Alhamdulillah. Okey, kita tengok sebab rakaman ni abah nak buat ringkas-ringkas supaya faham satu tajuk kita tak nak campur. Kalau abah buat live dalam FB masa terlalu panjang kan. Yang ni pelajar-pelajar boleh tengok balik rakaman dalam masa 10 minit, 15 minit, 20 minit kan. Tak rasa boring sangat. Kalau rasa nak refer tajuk mana-mana boleh pilih je untuk rakaman abah. Sebab tak abah nak buat pendek-pendek. Kalau panjang jemu abah tahu. Pelajar ni kalau panjang-panjang jemu nak tengok. Kata kalau main game berjam-jam tak apa. Alright, okay, go. Okay, yang ini ialah soalan kebarangkalian. Right? Soalan kebarangkalian. So mudah sahaja. Abah nak bagi panduan. Abah tak nak tulis soalan panjang-panjang. Cuma kita tengok soalan tu biasa mudah. Okay, Rajah menunjukkan 3 kad berlabel nombor di dalam kotak P. Bernombor kotak P. Dan 4 kad yang berlabel huruf dalam kotak Q. Itu cerita dia. Satu kad dipilih secara rawak. Okay, kita ambil, dipilih. Kita celup dalam bekas kotak ni, kita ambil. Dapat yang mana kan? Dia maksud dipilih secara rawak daripada kotak P. Kemudian satu kad pula dipilih daripada secara rawak daripada kotak Q. Apa akan jadi pada kesudahan dia? Soalan A dia tanya senarai kesudahan. Okey, itu cerita dia. Itu cerita dia. Kita kena faham cerita dia. Ini kebarangkalian gabungan. Bermaksudnya kalau kita ambil kotak P mungkin kita dapat 3 dengan W. Mungkin. Ini kebarangkalian barangkali mungkin, kemungkinan. Mungkin kita ambil nombor 3 kotak P, kita dapat W. Ataupun 3 dengan O, 3 dengan R, 3 dengan K. Ataupun 7 dengan W, 7 dengan O, 7 dengan R, 7 dengan K. Ataupun 8 dengan W, 8 dengan O, 8 dengan R, 8 dengan K. Itu maksud result. Result bila kita ambil tangan kita, kita pilih kotak P, kita pilih kotak Q, kita angkat kan? Kita angkat. So kita dapat 3 dengan W. Maksudnya kemungkinan senarai. Berapa kemungkinan yang kita dapat daripada kebarangkalian itu. Itu maksud kebarangkalian dalam tajuk ni kan. Okey, macam mana nak menyelesaikan? Kadang-kadang pelajar pening nak buat macam mana. So yang ada 2 kaedah penyelesaian untuk kebarangkalian gabungan ini. Yang pertama iaitu kita menggunakan kaedah jadual liga. Kaedah jadual liga pun boleh. Kaedah gambar rajah pokok pun boleh. Ada yang panggil gambar rajah pohon. Apa ni gambar rajah daun. Tak apa. Yang ni kita faham. Apa-apa istilah tu tak kisahlah. Gambar rajah pohon ke, gambar rajah pokok ke, gambar rajah ranting ke. Macam-macam orang panggil. Tapi tak apa. Untuk menyelesaikan masalah ini, so kita buat. Itu kita nak buat. Yang pertama kita ambil dulu kotak P kan. Kotak P. So tadi soalan abah bagi. Abah nak buat di sini. Abah bagi salinan. Okey, soalan B nombor dan huruf vokal. Tanya. Lepas ni abah tulis balik. Ini soalan dia. 3 soalan. Soalan pertama, soalan B 2 soalan. Senaraikan semua kesudahan. Ini abah nak ambil sini sebab tak cukup whiteboard kan. Jadi abah ambil sini dulu. Soalan yang pertama kita nak senarai. Senarai kesudahan. Alright. So kita ambil dah kotak P. Ni gambar rajah pokok ni kan. So
Ni kotak apa ni? Kotak P. Kotak P ada apa? Ada 3 babak di bawah babak di bawah. 1 2 3. Ni kotak P. Kan? Kotak P kan boleh? Kotak P kan? Alright. Sini ialah 3 7 dan 8. So, kita nak pergi kepada kotak Q. So, kotak Q, setiap kotak Q, setiap angka ni kita kena buat 1, 2, 3, 4. Sebab dia ada W, O, R, K. Sini pun sama. Ini kotak P, ini kotak Q. Kan kebarangkalian jangan kata susah. Tak ada susah ni. 1, 2, 3, 4 ni. W, O, R, K. Sama juga dengan 8 ni ada 4 ranting pula. W, O, R, K. Okey, jelas. Macam mana kita nak buat gambar rajah pokok kan? Sebab kita tengok gambar rajah ni kotak P, kotak Q. So kotak P 3, 7, 8. Kotak Q kita kena buat satu-satu. Pak ni 3 mungkin 3 dapat W, 3 dapat O, 3 dapat R, 3 dapat K kan? Macam kita buat. Mungkin 3 dapat W. Bila kita buat gambar rajah pokok, kita dapat resultnya. So inilah resultnya. Okey, resultnya sama dengan. So kita dapat 3W. Okey, kena tengok betul-betul 3W. Kita dapat 3O. Kita dapat 3 dengan R. Kita dapat 3 dengan K. Yang ni kita dapat 7 dengan W. 7 dengan O. 7 dengan R. 7 dengan K. Yang ni kita dapat 8 dengan W. Kita dapat 8 dengan O. Kita dapat 8 dengan R. Kita dapat 8 dengan K. So ada berapa kesudahan? Ini kesudahan 1, 2, 3, 4. 4 dan 3, 12. So jumlah kesudahan kita dapat 12 kesudahan. Ataupun 12 kesudahan peristiwa. Istilah kesudahan peristiwa. Ataupun bahasa mudah kita panggil 12 kemungkinan lah. Selain daripada tu tak logik. Mungkinkah adakah kemungkinan ataupun gambaran kalian 3 dapat dengan Z? Tak ada lah. Sebab kemungkinan ada dapat yang ada 3 dengan W. Itu maksudnya kita kena faham kebarangkalian gabungan kan. Kita cabut yang ni. Mungkin kita dapat 3. Kita cabut kotak Q. Mungkin W. Kita senarai. Kemungkinan yang kita ambil semua kemungkinan. Selain daripada kemungkinan ini berlaku tak? Tak ada. Semua. Kita tulis semua kemungkinan. Mungkin kita dapat 7 dengan W. Kalau orang kata, okey, macam kita cabutan bertuah kan. Okey, aku nak teka apa ni? Katalah nombor cabutan bertuah ni. Kalau kita pergi mana-mana event ke, ada cabutan bertuah kan. Nombor 102. Yang ni nombor dia 3 dengan W. Okey, kita teka. Kita cabut-cabut, dapatlah nombor ni contoh kan. Di tangan kita 3W. Orang pun cabut. Okey, panggil siapa-siapa panggil cabut. Kotak P dengan kotak Q pun cabut. Okey, dia pun angkat. Resultnya ialah 3W. Yeay, dapat kat aku kan. Itu maksud kebarangkalian. Kalian tak ada. Mungkin dia cabut 3 dengan O. Semua kemungkinan ni ada. Kalau nombor tu sampai 100 kemungkinan mungkin dia cabut nombor 1, mungkin cabut nombor 2. Itu satu kotak aja. Yang kita buat cabut tambah satu kotak. Yang ni 2 kotak. Sama sahaja konsepnya. Okay, boleh faham kan? Harap boleh faham lah. Harap boleh faham. Mudah sahaja. Okey. Habis cerita. Inilah senarai. Dia kata, tapi soalan tu tak adalah dia suruh
suruh senarai. Macam tu. Kadang-kadang dia bagi dah. Dia suruh penuhkan saja. Tapi tak apa. Kita nak senarai. Kita senarai semua biar kita faham. Okey, soalan yang pertama tu senarai semua kesudahan ni. Kita senarai. Nak senarai macam mana kita nak senarai dia? Nak senarai dalam bentuk yang dia nak. Satu lagi kita nak tulis lah. Kita nak tulis macam mana kita nak senarai. Cara senarainya macam ni sahaja. Kan? Kita buat dalam bentuk macam ni. Tak apa. Senarai, okey. Kita buat macam ni. Tak apa. 3 dengan W, 3 dengan O, 3 dengan R. Senarai je lah. Kita senarai kan. Satu lagi 3 dengan K. 1. Nak ikut 12. Tulis macam ni. Bawah pula tulis 7 dengan W. 12 kesudahan. Dapat 1 markah. Dapat 2 markah. Dapat 2 markah sebab panjang dan seterusnya. Sampai 12. Senarai ya. Ambil je lah. Sini kan. Dapat 7. Kita ada berapa? Kita ada 8 lah. 8 dengan double W. Seterusnya. Sambung 4 dapat. Sambung. Dapat 12. Abah nak ringkas kan. Tulis je lah. Ambil je ni. Susun je lah. Alright. Itu saja. Kita soalan A. Soalan B tadi dia tanya. Abang nak suruh faham. Soalan B. Dengan menggunakan. Dia kata dengan menggunakan kesudahan yang kita catat ini. Kesudahan yang mungkin ini ada 12 ini. Cari kebarangkalian bahawa kad-kad yang dipilih itu berlabel. B1. Kad-kad yang dipilih itu berlabel apa? Berlabel, kad-kad yang dipilih itu berlabel apa daripada result ni? Nombor dan huruf Walker. Nombor dan huruf Walker. Cerita kan? Nombor dan huruf Walker. Right. Go, kita pergi. Okey, yang pertama syarat dia nombor dan huruf Walker. Tak boleh. Kita kena ambil nombor dan huruf Walker. Sama ada nombor duduk di pertama ataupun nombor duduk di kedua. Tak kisah. Janji result kita dua tu dia ada nombor dan huruf Walker. Yang ni nombor huruf Walker. Tak. Nombor huruf Walker. Nombor huruf Walker. Ni Walker. Walker apa? Walker. A, E, I, O, U. Ini ada lagi orang tak tahu huruf Walker. Penat dah abah nak mengajar. Ni bukan. Yang kita nak apa? Yang kita nak dia kata nombor dan huruf. Tak kisah nombor duduk belakang ke, Walker duduk depan ke. Semua kita kira. Janji dua kad itu syaratnya ialah ada nombor, ada huruf Walker. Tak kisah yang dulu ke, yang kemudian ke. Tak kisah. Dua nombor itu ada nombor dan huruf Walker. Syarat dia. Nombor. Ni dapat nombor huruf Walker. Yes. Nombor bukan. Ni bukan huruf Walker kan. W 7 nombor. Okey. W bukan 7. Okey nombor. O huruf Walker. Yes. 7 kan. 7 okey betul. Huruf nombor. R huruf Walker bukan. 7 okey. 7 nombor. Okey betul. Bukan huruf Walker. Tak kira. 8 W. 8 nombor. Okey. W bukan huruf Walker. 8 okey. O huruf Walker. Okey, right. Memenuhi syarat soalan itu. So 8 dengan R bukan. So soalan ini ialah nombor dan huruf Walker ada 3 sahaja dalam kesudahan ini. So jawapannya 3 per berapa semua sekali. Kesenarai ada 12. 3 per 12 lah. Itu jawapan dia. 3 per 12 lah. Itu sahaja. Kita tak perlu buat penyelesaian algebra. So kita boleh skor soalan ni. Kalau kita tak boleh skor, rugi kan? Rugi kan? Rugi. Sebab mudah sahaja kan? 3 per 12 kalau boleh kecil, kita kecilkan lah. Mati dengan CV3 kan? 1 CV3 dapat 4. So 12. 3 dan 4, 12 kan? So 1 per 4. Ni jawapan dia. Kalau tinggal macam ni dia bagi betul juga. Tapi kalau boleh kita kecilkan. Alright. So, soalan yang kedua, ni dan menggunakan perkataan dan. Kalau soalan itu menggunakan perkataan atau, tengok soalan. Nombor 8 atau apa?
atau huruf konsonan. Huruf konsonan. Okey. Nombor ataupun huruf konsonan. Nombor. So, syarat dia bila sebut nombor atau huruf konsonan, tak kisah. Yang pertama syarat dia nombor sahaja. Nombor sahaja kita kira. Nombor atau huruf konsonan ni dia orang tak faham. So, nombor sahaja kita kira. Atau huruf nombor 8. Okey. Nombor 8 syaratnya nombor 8 atau huruf konsonan. Okey, yang ni habis. Yang cerita tak dia habis. Okey, yang pertama kita kena tahu nombor 8 sahaja dikira kan? Nombor 8 sahaja pun dikira. Dikira nombor 8 atau dia kata. Kalau dia dapat nombor 8, huruf tidak konsonan, kira tak? Kira, sebab dia atau. Okey, salah satunya. Dia tidak semestinya memenuhi dua. Sebab atau, dan lain, dan kena memenuhi semua. Kalau nombor 8 sahaja pun dikira. Tak kira nombor satu lagi nombor apa, tak kira. Janji dia nombor 8 juga dikira. Satu lagi syarat dia. Ingat syarat. Syarat dia kan, huruf konsonan sahaja. Konsonan sahaja pun dikira. Dikira. Mana huruf konsonan? Huruf konsonan. Mana huruf konsonan? Huruf konsonan selain daripada apa? Selain daripada huruf vokal lah. Semua huruf konsonan pun dikira. Yang ketiga, syarat yang ketiga, dan ni. Yang macam nombor 1 tu. Nombor 8 dan huruf konsonan. Tengok tu. Huruf konsonan. Yang syarat atau ni dia jadi 3 keadaan. Nombor 8 dan huruf konsonan. Okey. Boleh faham situ kan? So, faham yang ni dulu. Faham yang ni sebelum Abah pergi lebih lanjut. Takut tak sempat kan? Okey, nombor 8 saja. So, yang ni dikira kan? 1, nombor 8 tak kira lah. 8. Ni kira, ni pun kira. Habis. Yang kedua, huruf konsonan sahaja. Huruf konsonan sahaja dikira kan? Tengok step yang kedua. Huruf konsonan sahaja dikira kan? Huruf konsonan sahaja pun ni. Mana konsonan? Ni vokal kan? Konsonan yang ni pun kira, yang ni pun kira. Yang ni pun kira, yang ni pun kira, yang ni pun kira. Ada berapa dah tu? 4, 6, 7. 7 tambah apa? 7 tambah 4, 11 kan? 11. Okey. Habis satu cerita. Satu cerita lain pula. Yang ketiga, nombor 8 ataupun konsonan. 8 konsonan. Kira. Ni 8 tak kira. Sebab dah ni tak kira. 8 konsonan kira. 8 kira. Okey. Yang ni ceritanya, yang bertindih ni, kita kira dah kan? Yang ni kita kira, yang kira dah kira, ni pun kira. Yang bertindih tak kira, kita kira sekali saja. Ni kan? Yang tadi, yang syarat yang ketiga. Yang ni kita kira dah. Okey, yang ni pun kita dah kira dah. Yang ni kita dah kira dah. Yang ni satu kita kira. So, yang ada berapa semua sekali? Tengok 3 syarat menggunakan perkataan atau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, jawapannya ialah 9 per berapa? 9 per 2, 12 semua kesudahan. Ini sahaja. Boleh kecil kan? Boleh kecil. Mati dengan CP3 dapat 3. Mati dengan CP3 dapat 4 kan? So, jawapan 3 per 4. Itu sahaja jawapan dia. So, kita dapat 2 markah. Yang dapat 2 markah soalan senarai tadi dapat 2 markah. Cukup 6 markah untuk soalan kebarang kalian. Okey, itu sahaja cerita kita. Jadi, ada lagi soalan tanya tambahan yang perlu kita tahu ialah sekurang-kurangnya atau selebih-lebihnya. Soalan yang sama, Abah tambah soalan sebab ada soalan lidahnya. Soalan yang ke-C, Abah tambah sekurang-kurangnya.
sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya mendapat huruf vokal. Mendapat satu huruf vokal. Contohlah ni, abah buat soalan. Mendapat satu vokal. Maksudnya, daripada soalan ni dah tamat kan? Sekurang-kurangnya mendapat satu vokal. Itu kena faham. Kalau sekurang-kurang mendapat satu vokal, kalau dua-dua dapat vokal, contohnya, kosong dengan I, bukan kosong. U dengan I, dua-dua dapat. Kira. Maksudnya sekurang-kurangnya dapat vokal satu sahaja. Daripada dua kad tu, salah satu dapat satu vokal dikira. Kalau dua-dua dapat vokal, misalnya dapat dua, tak terjadilah soalan ni sebab nombor dengan huruf. Andainya terjadilah sini huruf juga. Dia akan jumpa vokal dengan vokal, dua-dua dapat vokal, kita kira. Maksudnya sekurang-kurangnya mendapat satu vokal dikira. Kalau dapat dua vokal pun dikira, sebab sekurang-kurangnya mendapat satu vokal. Dapat dua vokal lagi cantik, kita dikira. So soalan ni kita cari vokal. Yang ni sekurang satu vokal ni. Vokal tak ada. Ni vokal tak ada ni. Tak ada. Yang ni je vokal. Yang lain tak ada vokal. Sekurang-kurangnya satu vokal. Yang vokal dua-dua tak ada. So jawapan dia sama juga seperti soalan 1. 3/2 12 dapat 1/4. Kebetulan sama jawapan dia kan. Okey, kebetulan sama jawapan dia. Itu soalan sekurang-kurangnya mendapat satu vokal. Maksud satu vokal ni daripada dua result ni, sini ada vokal je satu. Kira. Kalau dua-dua, yang ni pun dapat vokal, yang ni dapat vokal, pun dikira lah. Syarat dia mendapat satu vokal. Dua-dua vokal pun dikira. Itu biar kita faham maksud sekurang-kurang. Kalau soalan tanya, tambah selebih-lebihnya pula. Abah tambah. C ni C1. C2 kan? Abah tambah sini. C2 daripada result ini mendapat selebih-lebihnya mendapat selebih-lebihnya mendapat satu konsonan. Selebih-lebihnya dapat satu konsonan. Kalau masuk kalau dua-dua konsonan, kira ke tak? Tak kira. Itu masuk selebihnya. Abang nak ambil contoh yang lain lah. Kalau soalan tu kata selebih-lebihnya. Okey, selebih-lebihnya mendapat satu konsonan. Okey, satu konsonan. Mana konsonan? Okey, ni satu konsonan, ni satu konsonan. Tak kira lah. Jangan dia konsonan. Okey, ni konsonan. Itu semua dikira. Yang ni kita kira hanya yang ada satu konsonan. Kalau dua-dua konsonan kira tak? Tak kira. Dia hanya kira selebih-lebihnya. Yang ni, kalau tak ada konsonan langsung, kira ke tak? Kalau tak ada konsonan. Tak ada lah. Tak ada lah. Selebih-lebihnya mendapat satu konsonan. Kalau mendapat selebih-lebihnya mendapat dua. Kalau soalan ni tanya selebih mendapat dua konsonan. Selebih kalau satu dua lah senang. Selebih-lebihnya mendapat dua konsonan. Kalau dapat satu konsonan kira ke tak? Kira lah. Dia kata selebih-lebihnya. Tadi sekurang-kurangnya mendapat huruf vokal. Kalau lebih, tengok tu. Sekurang-kurang. Lebih tak apa. Kalau selebihnya mendapat dua, lebih. Kalau ada tiga konsonan, tak kira lah. Sebab lebihnya dua sahaja. Faham? Boleh faham. Sekurang dengan selebih. Bincang balik. Nak habis masa ni. Okey, maksudnya, selebihnya mendapat dua konsonan. Satu kira. Satu kira ni. Satu konsonan kira. Dua pun kira. Tapi dua tak ada lah result ni. Yang ini sahaja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, jawapan selebih-lebihnya mendapat dua konsonan 9/12. Sama dengan jawapan pada nombor 2 tadi. 1/3/6.
3/4. Itu maksud selebih-lebihnya dan sekurang-kurangnya. Kalau tak faham, boleh tanya Abah. Boleh tanya Abah balik, insya-Allah. InsyaAllah. Kita jumpa lagi lah. Sebab rakaman ni, Abah nak berhenti setakat ni. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.